Kerana untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah satu perkara yang mudah. Kan kita nak melaksanakan yang wajib itu pun, kita nak melaksanakan misalnya solat di awal waktu, kan, solat di awal waktu pun terkadang kita sukar untuk melaksanakannya, kan. Itu kalau terkait dengan ibadah sedemikian. Bahkan kalau pada tubuh kita pun kadang-kadang kita terlepas pandang, kan. Bagi lelaki ada misainya, ada janggutnya yang perlu dikemaskan, ada kuku bagi setiap orang, kan. Dan ia juga perlu dirapikan. Kita ada bulu-bulu di badan kita yang perlu diperlakukan dengan sewajarnya. Itu yang ada di badan kita ini, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu pun kadang-kadang kita buat tak syakna, kan. Tapi betapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji nabinya, iaitu Nabi Ibrahim, dengan beberapa kalimah, bikalimatin, dengan perintah-perintah dan juga larangannya, dan Nabi Ibrahim berjaya. Ini satu semangat juga ni yang kita nak ambil daripada Nabi Ibrahim, adalah kemampuan seorang nabi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya Allah, berikanlah kami juga kemampuan untuk melaksanakan perintah dan juga meninggalkan laranganmu. Dan atas dasar itulah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam, ikutan. Kita selalu sebut ummi. Ummi selalu disebut sebagai ibu. Ini dengan makna asal antara lainnya bercakap tentang ikutan. Dan ummi, ibu. Kenapa dipanggil dengan ummi? Kerana salah satunya memang seorang ibu itu selalu diikuti oleh anak-anaknya. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Dan imam, Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam, ikutan bagi seluruh manusia. Dan oleh kerana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, tengok macam mana permintaan seorang Nabi, kekhawatirannya, kegusarannya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Kalau kita, okeylah, kan, kita dah dapat satu standard, dan kita dah dapat satu anugerah. Kita tak adalah nak fikir orang lain sangat, bukan kita lah, saya lah, kan. Tapi tengok macam mana Nabi Ibrahim AS ketika mana diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inni ja'iluka linnasi imama, maka apakah yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS? Qala wa min zurriyati. Nabi Ibrahim kata, saya juga mohon dari keturunanku, kan, supaya mereka juga menjadi contoh kepada umat ini, mereka juga menjadi contoh kepada yang lain, mereka juga menjadi imam, ikutan pada masa mereka yang tersendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan Nabi Ibrahim AS tentang hal yang terkait dengan imam ini. Allah kata apa? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahumma salli ala Muhammad. Kan, maka imam ni selalu orang kalau ingat imam sembahyang, kan, satulah. Ada juga ingat kalau imam siapakah yang akan mengimamkan solat jenazah kita nanti, kan, adakah anak-anak kita, kan. Dan imam yang terkait di sini adalah contoh ikutan, kerana Nabi Ibrahim kemampuannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita baca dalam sejarah betapa perjuangan Nabi Ibrahim itu, bagaimana mahu membawa umatnya kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memecahkan berhala. Hari ini adakah kita ada kemampuan untuk memecahkan berhala? Kan? Dia bukanlah tiba-tiba, dia adalah satu kemampuan yang perlu tough betul-betul, kan, sehingga dibakar di dalam api
kan. Hari ini kuat-kuat kita berdakwah pun paling tidak adalah sindiran, adalah kata-kata sinis, dan adalah orang mungkin buat itu dan ini, tetapi tidaklah sampai kita ini dicampakkan ke dalam api seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi adakah itu melunturkan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa kalimah tauhid? Tak, langsung tidak, kan. Dan macam mana Allah menguji juga Nabi Ibrahim dengan anaknya, kan, mendapat anak pada usia yang sudah lanjut, dan kemudian anak yang disayangi itu perlu ditinggalkan dalam jeda masa yang tertentu, dan kemudian diperintahkan pula untuk dilakukan penyembelihan terhadap anaknya. Dan lihatlah macam mana semua itu menggambarkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu yang memampukan Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat ini, qala inni ja'iluka linnasi imama. Tapi ingat, bagi imam itu, walaupun keturunan-keturunan selepas itu diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ia tidaklah mengenai, perkara itu tidak boleh didapati ketika mana kamu berlaku zalim. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu antara mesej awal yang boleh kita fahami bersama-sama. Tuan-puan, sepanjang saya menyampaikan mesej-mesej tersebut, boleh tak kita tuliskan bersama-sama di ruangan chat apakah mesej yang difahami? Dan Ustaz ni cakap banyak pagi ni, kan, faham ke? Dan kalau faham, di Zoom boleh tuliskan di ruangan chat, dan juga di Facebook juga boleh tulis di ruangan komen itu apakah yang dapat difahami daripada ayat ini, kan, berdasarkan keterangan sebentar tadi yang tuan-puan mungkin dapat capture sikit. Oh, rupanya ini, kan, oh rupanya ini, apa mesej Allah, kan. Jadi selepas ini kalau kita mendengar keterangan ayat, kita dah tak dengar sambil-sambil dengar je. Dia dengar dan juga, okay, I get the point. Kita nak dapatkan point-point, insya-Allah. Jadi sementara tuan-puan type di ruangan chat ataupun di ruangan komen di Facebook, kita nak lanjutkan sedikit lagi, iaitu kalau kita sudah faham, maka apakah persoalan yang boleh kita lihat lagi, insya-Allah. Puan Siti Mariam kata Allah tidak menolong orang yang zalim. Baik, itu satu kefahaman daripada Puan Siti Mariam tadi terkait dengan keimanan, apa tu, imam itu. Maka contoh ikutan itu tidaklah diberikan kepada orang-orang yang zalim. Imam, tugas sebagai pemimpin. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Maka di situ lahirlah satu soalan, apakah syarat menduduki jawatan kepimpinan bagi orang Muslim? Ada syarat ke? Kan? Baik, jawapannya daripada Al-Qurtubi, kita boleh lihat kembali dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahawa sebahagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil bahawa seorang imam ataupun seorang ketua itu haruslah daripada kalangan siapa? Mereka yang berlaku adil, mereka yang mampu berlaku baik, dan mereka yang bukan sekadar adil dan juga baik, tapi mereka ini adalah orang yang mampu. Mereka ada kelebihan dengan mampu melaksanakan sifat-sifat tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, yang tidak ada keadilan dalam diri dia, maka dalam konteks ini ia tidak menepati syarat untuk menjadi imam ataupun ketua. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qala la yanalu ahdi zalimin, bahawa janjiku itu tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ini menjadi peringatan kepada kita ketika mana mahu melantik pemimpin dalam kalangan kita. Siapapun, kalau seorang wanita mahu melantik pemimpinnya, iaitu suaminya, maka carilah dalam kalangan orang-orang yang ada kemampuan ini, adil, kan, bikalimatin fa'atammahun, dan bersungguh-sungguh
kalaupun tidak mampu melaksanakan seluruhnya, tapi dia terlihat kesungguhannya untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini menjadi peringatan kepada kita. Ketika mana mahu mengambil pemimpin dalam kalangan kita, JKK ke, Adun ke, apa sajalah pemimpin yang kita nak angkat, maka pastikan ciri ini ada pada pemimpin itu, kan. Allahumma salli ala Muhammad sekiranya dia muslim. Tapi kalau sebaliknya itu, kena cari yang mampu berlaku baik, kan, kena mampu berlaku adil. Baik, itu yang pertama yang boleh kita perhatikan. Yang keduanya, soalan bercakap tentang kepemimpinan. Allah mengangkat Nabi Ibrahim itu sebagai imama. Lalu Nabi Ibrahim meminta untuk keturunannya juga, kan, qala wa min zurriyyati, bagilah juga daripada kalangan keturunanku. Dan menjadi persoalan, adakah kepimpinan itu boleh berdasarkan hubungan keturunan? Soalan kan. Selalu kan kalau ayah CEO kan company, nanti anak-anak-anaknya semua akan kamu kena ambil ni jawatan ayah ni. Kan, contohnya lah kan. Ataupun kalau ayah adalah pemimpin di sesebuah negara, kan, maka keturunan ayah juga perlu menjadi pemimpin di negara ini. Contohnya, bukan negara mana-manalah, kan. Tapi poin dia adalah, apakah sesebuah kepimpinan itu adalah berdasarkan hubungan keturunan? Kalau ia berdasarkan hubungan keturunan, maka permintaan Nabi Ibrahim AS itu mungkin sudah dikabulkan dengan senang. Tetapi tidak begitu jawapannya. Kalau kita lihat di sini, maka ayat yang bercakap tentang qala la yanalu ahdiz zalimin, ini menjadikan isyarat kepada kita bahawa dalam kalangan Nabi Ibrahim AS itu keturunannya dari kalangan Bani Israel, ada Yahudi dan juga Nasrani. Mereka itu ada yang taat, tetapi dalam kalangan mereka juga ada yang tidak berlaku taat. So yang berlaku aniaya, mereka itu tidaklah layak untuk diangkat sebagai imam, tetapi menegaskan bahawa kepimpinan dan keteladanan sebenarnya bersumber dari Allah, dan ia bukanlah anugerah berdasar garis keturunan, bukanlah anugerah berdasarkan kekerabatan ataupun hubungan darah. Jadi itu juga menjadi peringatan kepada kita. Kadang-kadang kita nak mengambil seseorang pemimpin pasal dia ni anak sekian dulu ni, bekas ni, apa semua ni, bolehlah kita ambil tanpa kita cek apa latar dia, kan. Kalau ayahnya seorang yang baik, kalau ibunya seorang yang baik, kita doakan dia juga seorang yang baik, tapi latarnya itu juga perlu diselidiki dengan baik, kan, insya-Allah. Kerana keturunan, kekerabatan, hubungan darah bukanlah jaminan untuk mewarisi sesebuah kepemimpinan. Dan ini jadi peringatan kepada kita. Ingat, jangan sampai kita meletakkan hubungan kekerabatan itu untuk menjadi syarat kesinambungan kepimpinan. Jangan kita letakkan itu sebagai syarat pula. Dan itu adalah beberapa persoalan yang dapat kita perhatikan daripada ayat 124. So dia banyak tentang kepemimpinan, kerana kemampuan Nabi Ibrahim AS untuk melaksanakan perintah, maka kita juga mahu mengangkat pemimpin yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, sebelum kita pergi pada ayat 125, tuan-puan, setakat sekarang sudah 8.11, kita bermula pada 7.45 tadi. Adakah tuan-puan faham ataupun macam mana? Sekiranya boleh difahami, tuliskan nombor 3 di ruangan komen. Jom, siapa yang dalam keadaan okey, boleh faham, tuliskan nombor 3. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Romi kita, Syafini, 3. Alhamdulillah. Bagaimanakah yang lain? Sambil insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey.
Alhamdulillah, Puan Siti Meriam, Puan Zakia, Puan Rizwani, Puan Rizan, Alhamdulillah, sumber Alhamdulillah, Puan Arba'iyah, Alhamdulillah. So, Nur juga, Alhamdulillah. Jadi kita mahu teruskan pada ayat 125. Kita boleh faham tu, Alhamdulillah lah. Saya khawatir juga takut laju ke ataupun mungkin sukar untuk difahami. Baik, kita lanjutkan ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, iaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat. Kerana ini juga menjadikan perbincangan tentang Nabi Ibrahim yang membangunkan ataupun meneruskan pembangunan Baitullah itu, dan itu menjadi tempat berkumpulnya manusia. Mathabatan linnas wa amna, dan tempat yang sepatutnya siapa pun yang menjaganya perlu memastikan keamanan terus berdiri di sana. Kan Baitullah itu tidak boleh diganggu gugat, orang yang mahu melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah amna itu juga memberikan gambaran tentang bahawa memang Baitullah itu sendiri adalah sebuah keamanan. Kerana kalau kucar kacirnya tempat itu, maka hilanglah keamanan di tempat-tempat lain juga. Saya akan berikan gambaran tentang betapa besarnya dan betapa pentingnya untuk kita memerhatikan tentang Baitullah. Itu salah satu perspektif terkait dengan amna. Dan seterusnya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk apa? Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan juga yang sujud. Maka ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang ramainya orang yang hadir. Tapi kalau kita tengok siapa yang pernah pergi ke Mekah kan, ada tak kita tengok walaupun ramai orang tapi kita nak duduk tu rasa jijik, rasa macam fotonya, nak duduk tu rasa macam, ada tak kita pernah pergi rasa macam tu? Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang rasa macam tu, saya tak tahulah kan zaman bila kan. Tetapi sepanjang kita kenal dan kita menziarahi tempat itu, walaupun ramai orang, kita kalau pergi pasar malam kan, ramai orang, apa jadi? Botol air buang, kan, minum air buang je merata-rata, kan, makanan tu kalau tak habis tinggal je. Tapi masya-Allah, tabarakallah, kan, betapa tempat ini dijaga kebersihannya zahir dan juga batin, kan. Orang yang datang itu dalam keadaan mahu mensucikan diri, dan kita tengok tempat itu juga sampai hari ini, masya-Allah, itu peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita merasa takjub, kan, tempat ramai orang ni. Kita kalau pergi stadium kan, keluar daripada stadium tu, ya Allah, serabut tengok, kan. Kalau pergi pasar malam kan, ataupun meriam kita, ya Allah, kan, serabut kan, merata-rata kan, orang nak buang macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad ya Karim. Baik, jadi ini adalah gambaran awal kefahaman ayat 125 surah Al-Baqarah ini. Jom kita lanjutkan. Ini terkait dengan Baitullah. Sekali lagi, apa sahaja kefahaman yang tuan-puan dapat sepanjang diterangkan tadi, boleh kita kongsikan di ruangan chat itu. Boleh menjadi tatapan dan juga bacaan teman-teman kita yang lain juga, insya-Allah. Soalan yang pertama.
Kaabah dinamai dengan bait. Selalu kita sebut tentang baiti jannati, rumahku, syurgaku, bait. Iaitu selalu disebutkan dengan rumah, artinya rumah. Apa ni, Puan Izan kata Baitullah tempat manusia berkumpul dan tempat aman. Ya, kan? Kerana tidak mudah untuk meletakkan tempat manusia berkumpul dan memastikan keamanan. Dan kerana selalu menjadi tempat berkumpul itu juga adalah tempat berlaku kekecohan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini kalau cakap tentang bait, mengapa? Maka Kaabah dinamai dengan bait, iaitu bererti rumah kerana rumah adalah tempat untuk kembali beristirahat. Ini antara munasabahnya kenapa disebutkan dengan Baitullah. Dan kerana kita kalau ada rumah, kan, Haji Zul kalau penat macam mana pun, mesti rasa nak balik rumah. Kan? Pergi rumah anak, contohlah kan, kalau ada rumah anak tu besar macam mana pun, kita ada rumah kita sendiri, kita mesti nak rasa balik rumah juga. Pasal rumah itu selalu dikaitkan dengan tempat untuk orang dia kembali beristirahat. Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita mungkin dah penat di jalan, kan, kita mungkin dah macam-macam masalah dekat luar, gelisah, maka orang yang dalam keadaan macam tu serabut balik rumah. Dia balik hari balik rumah. Apa pun rumah dia dah tahu dah, pergi belakang dapur tu dia dah tahu dah nak ambil apa, capai apa, kan. Masuk bilik dia dah tahu dah katil dia macam mana, kan. Dia dah tahu dah letak barang-barang dia, kan. Dia masuk bilik air dia dah tahu dah macam mana. Begitu kan rasa tenang di rumah kita. Kan. So itu disebutkan dengan Baitullah. Dan begitulah terkait dengan Baitullah, kelelahan, kegelisahan itu semua akan hilang ataupun itu semua akan berkurang. Terkait dengan Baitullah, sampai-sampai siapa sahaja yang berkunjung ke sana, kalau kita tak kata semua tapi kebanyakannya, yang pergi ke sana itu urusannya, masalahnya itu lupa dah. Kan biasa kalau orang pergi Mekah, dia tenang setenang-tenangnya. Kan? Masalah besar macam mana pun tak nak fikir. Aku datang sini nak ibadah je. Okay. Ada masalah besar macam mana, aku datang sini hanya nak jumpa dengan Tuhan aku je. Walaupun sebenarnya dekat mana-mana pun kita memang tahu hidup kita ini bertuhankan Allah. Tapi dia bila sampai situ dia ada semangat dan juga perasaan yang lain. Okay. Sebab apa? Sebab fikirannya itu hanya tertuju kepada pemilik rumah itu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Bagaimana kita rasa rindu kalau tak dapat balik rumah kita. Siapa yang pernah menziarahi Baitullah, maka itu jugalah perasaan rindu kita, kan. Tetapi kalau tidak mampu untuk pergi ke Baitullah, jangan sampai kita meninggalkan rumah-rumah Allah yang ada di sekeliling kita. Kan? Sepatutnya kita menghidupkan rasa rindu itu. Rasa rindu kepada rumah-rumah Allah di masjid kita, surau kita. Itu yang kita nak kena hadirkan juga, rasa rindu. Maka dengan memahami perkara ini, ingat, siapa saja yang dalam keadaan resah, gelisah, kembalilah ke rumah. Kembalilah ke rumah. Dan lebih spesifik lagi, kalau kita cakap tentang kembali ke Baitullah itu adalah dengan kembali banyak mengingati Allah. Dan kerana besar macam mana pun masalah kita, kalau kita duduk bertafakur, duduk merenung dan duduk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan kembali tenang. So sebab tu setiap hari kita ada solat, dan waktu solat itu adalah waktu untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga sedang bercakap-cakap dengan kita. Rasai tentang perkara itu, hati kita akan tenang. Tapi kalau lepas solat ataupun masa solat pun tengah serabut, wallahu ta'ala alam. Sampaikan kalau kita membaca tentang perihal solat orang yang soleh,
Yang terdahulu itu sampaikan dicabut panah itu adalah ketika mana waktu solat, ketika tengah sembahyang, dicabut anak panah itu. Dan ketika ditanya mengapakah tidak berganjak ataupun tidak bertindak apa-apa ketika mana dicabut anak panah itu, tidaklah aku suka perbualan kan, hubungan ketika mana berinteraksi dengan Tuhan aku diganggu dengan hal itu. Kita kalau apa, tengah sembahyang sakit sikit pun kita dah niat. Tapi macam mana solat orang-orang yang terdahulu? Bacalah tentang macam mana solat orang-orang yang soleh terdahulu sampai sedemikian rupa kan. Dan hari ini antara perkara besar yang kita nak kena hidupkan kembali adalah khusyuk. Kerana hampir-hampir, saya sebutkan hampir-hampir, kita masuk ke rumah-rumah Allah dan kita tidak berjumpa dengan orang yang khusyuk hatinya ketika solat. Hampir-hampir tidak berjumpa. Saya tidak kata tak jumpa, saya kata hampir-hampir. Nak menggambarkan betapa susahnya untuk menemukan khusyuk dalam solat. Baik, so itu kembali kepada perbincangan Baitullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Karim, terima kasih Puan Siti Mariam kita berkongsi di ruangan chat. Ya Karim. Baik, selanjutnya. Apakah yang dimaksudkan dengan tempat tumpuan manusia? Mathabatan linnas. Apakah yang dimaksudkan dengan mathabatan linnas? Tempat tumpuan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah tempat pengembalian mereka sepenuhnya, di mana setiap mereka berjauhan daripadanya maka mereka akan rindu kepadanya. Itu yang disebutkan mathabatal linnas. Satu, siapa yang belum pernah pergi, dia akan rasa rindu dan rasa teringin nak pergi. Dan siapa yang dah pernah pergi itu, ya Allah, kita akan terbayang-bayang. Ada orang yang dah pergi, Ustaz, saya dah 20 tahun dah pergi Ustaz, tapi ya Allah, terbayang-bayang lagi kan. Selalu kan kita dengarkan cerita macam tu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mathabatal linnas juga memberikan gambaran bahawa tentang ayat ini menjadi keterangan terhadap kembalinya umat manusia dari dunia kepada Tuhan mereka, dan daripada disibukkan dengan hal-hal keduniaan dan kembali kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita mahukan, mathabatal linnas. Apa yang kita nak buat? Bau-bauan bukhur ala Arab pun boleh buat terbangkit rindu pada Baitullah. Masya-Allah, tabarakallah. Kan? Baik. Sebab itu di tempat kita hidupkanlah. Ya. Kita ada masjid, kita ada surau. Kerana kita mungkin bukan setiap tahun boleh ke sana. Kita bukan ada orang yang mungkin belum mampu pun ke sana. Tetapi kita ada masjid dan surau, ada tempat yang dekat dengan kita. Jadikanlah itu juga sebagai satu tempat semangat untuk kita, supaya apa? Supaya kalau Baitullah itu tempat yang dirindui, jadikanlah tempat solat dan masjid dan juga musalla kita itu juga tempat yang sentiasa dirindukan ramai manusia. Macam mana nak buat tu? Allah Ta'ala alam. Kena fikirkan macam mana rumah Allah itu tempat yang sentiasa dirindukan oleh manusia. Untuk orang suka nak pergi dan orang suka nak datang. Kan? Kalau balik rumah tu dan sampai saja waktu solat, dia akan rindu. Bahkan belum sampai waktu solat lagi, dan dia dah mula rindu untuk pergi. Kan? Begitu cara fikir kita terhadap rumah Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita lanjutkan lagi, ada satu ataupun dua soalan lagi terkait dengan ayat ini, iaitu terkait dengan rukuk dan sujud. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa rukuk dan juga sujud itu mengandungi kepentingan melebihi perbuatan lain di dalam solat? Baik, maka di sini Al-Alusi menyebutkan bahawa ungkapan rukuk dan juga sujud dalam ayat ini, Allahumma salli ala Muhammad, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin war-ruk'is sujud.
rukuk dan juga sujud. Maka kedua perbuatan ini disebutkan sebagai perbuatan yang paling dekat dengan Allah. Sebab itu seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya itu adalah ketika mana dia sujud. Dan alangkah ruginya, alangkah ruginya. Kerana ini merupakan dua rukun yang besar dan sering kali digambarkan dalam Al-Quran itu tentang perbuatan rukuk dan juga sujud. Tiba-tiba kita bila rukuk dan juga sujud itu, saya selalu mengingatkan, apa tadi kalau para imam, tolong jangan kelang kabut. Tambah-tambah tarawih ni kan. Kadang-kadang bacaan ayat Al-Quran itu dah okey dah, kan? Baca sampai satu muka surat misalnya. Tapi dia nak cepatkan juga itu dengan diringkaskan sujud dan juga rukuk dan juga sujudnya itu, kan? Allahu Akbar. Saya tak sempat lagi nak baca subhana rabbiyal azim. Dah sami Allahu liman hamidah. Kita terkejar, kan? Kita tak sempat lagi rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia dah rukuk, dia dah sujud, kan? Tak sempat kita nak sujud, dia dah bangun dah. Dan kita baru sujud, kita baru baca subhana, dia dah duduk antara dua sujud. Ini imam di kampung sebutir. Tak tahulah dekat kampung mana, kan. Tapi kalau ada dekat sini, saya tak menyalahkan, tetapi tolonglah kita baca ayat ini dengan kita mengetahui bahawa rukuk dan juga sujud ini adalah perbuatan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita dengan orang yang paling kita sayang, yang paling kita rindu, kita jumpa dengan dia, kita tengok balik, kan? Jadi macam saya bagi perumpamaan itu mungkinlah tak berapa tepat, tapi saya nak beri gambaran tentang kenapa macam tu, kenapa macam tu. Kan? Sebab itu ketika mana rukuk dan juga sujud itu perbanyakkanlah zikir. Kan? Bahkan kalau kita boleh berdoa, doalah, kan? Ketika mana kita rukuk dan juga sujud itu. Dan itu biasa kalau dalam high impact solat kita menyentuh tentang bacaan ketika mana rukuk dan juga sujud itu. Kalau kita biasa dengan bacaan 3 kali, usahakanlah untuk membaca dengan lebih sempurna, kan? Baca sehingga 10 kali. Dan kalaupun tidak mampu, bacalah 7 kali. Dan kalaupun tidak, bacalah 5 kali, kan? Subhana rabbiyal azim, ada yang nyambung dengan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kan? Perbanyakkan zikrullah ketika mana kita rukuk, tasbih ketika mana kita rukuk dan juga sujud itu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So itu peringatan juga untuk saya dan juga kita semua. Mari kita lihat yang terakhir untuk ayat 125 ini. Satu soalan lagi. Baitullah perlu dibersihkan dari segala macam najis, lahir dan juga batin. Lalu bagaimana dengan rumah Allah yang bukan di Makkah? Kalau Baitullah, lalu bagaimana yang lain pula? Maka dalam Al-Misbah menyebutkan tentang perintah membersihkan rumah Allah ini harus diingat oleh setiap Muslim bila ataupun di mana pun. Sehingga bukan hanya rumah Allah yang di Mekah itu yang harus dibersihkan dan dipelihara kebersihannya, tetapi setiap rumah Allah walaupun kedudukan dan fungsinya tidak sepenuhnya dengan rumah di mana Kaabah itu berada. Ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. So begitu. Kita kalau pergi masjid, pergi surau tu, kalau tengok, saya teringat ada kisah satu Ustaz Nurizan, dia cerita tentang masa dia bertugas dulu ada seorang haji tu namanya Haji Ismail, tua dah, orang kaya, kan. Seminggu dia cakap dekat haji tu, dia kata, "Haji, udah-udahlah tu mencuri." Kan, esok datang lagi, "Haji, udah-udahlah tu mencuri." Kan, seminggu kita, kan, kalau Haji Zul tiba-tiba imam cakap kat kita, kan, "Udah-udahlah tu Haji, cukup-cukup lah tu mencuri." Apa benda pula, mencuri apa pula ni? Kan? Akhirnya Haji Ismail tu tanya jugalah, "Saya curi apa ni Ustaz?" Ustaz dia kata, "Yelah,
Saya lampu tak sempat buka lagi. Kan? Haji dah kemaskan semua dah. Kan? Sejadah semua dah complete. Letak cicak semua dah tak ada dah. Saya nak buat apa? Kan? Haji dah curi dah semua pahala. Saya tak ada ruang nak buat apa-apa. Kan ya Karim. Kan? Rasa kalau ada 10 orang Haji Ismail dekat masjid, 10 orang Haji Ismail kat surau kita, and tak pening kepala kita dah. Kan? Itu kalau 10, kalau seorang pun tak pening, kalau 10 orang lagilah tak pening. Dan kalau semua orang, alhamdulillah. And semua orang ada mentaliti tentang kita membersihkan luar dan dalam masjid kita, rumah Allah kita, kan? Tak adalah isu pergi tandas rasa macam tak nak masuk. Pergi tandas masjid, kan? Tapi rasa macam ni tandas masjid ke tandas dekat sesi mbah mana? Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena ada rasa macam tu, kan? Sebab itu jom kita ubah habit kita, ubah tabiat kita. Kita pergi kat masjid surau ni, mata kita tu ambil cakna. Saya kalau dengan jemaah saya sebut, tolong kalau kita mampu luruskan saf di dalam, tolong luruskan tu, kan, slipper yang dekat luar tu, paling tidak. Kan, kalau tak mampu yang lain-lain tu nak tolong apa siap, tolong bersihkan itu ini, tolong basuh. Kat tempat saya selalu tak ada air. Yang ni kalau buka puasa lepas murai tu tinggal je semua, esok siap apa ni, tolong basuh lah semua, berbesin-besin tinggal apa semua, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun kalau kita tak mampu nak buat sampai macam tu, tolong masuk tu slipper tu susun lah elok-elok. Jangan masuk sakit mata, kan. Rasa macam campak ke sana ke sini. Kita bantu membersihkan rumah Allah, kan. Kalau kita nampak kekotoran yang zahir itu, tolong. Bahkan kalau kita nampak kemungkaran ataupun perkara-perkara keji yang boleh menyebabkan kekotoran di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka segeralah kita membanterasnya. Kalau datang masjid, duduk cakap pasal orang lain, cepat-cepat kita cut off, kan. Kalau datang ke masjid, datang ke surau, apa banyak bersembang daripada banyak membaca Al-Quran, kita hidupkan majlis Al-Quran daripada kita membiarkan orang banyak berbual-bual. Kita tak marah pun, tapi kitalah yang kena memikirkan apa cara untuk menghidupkan itu, dan sehingga tidak mengganggu kesucian rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pelajaran untuk kita, ya, insya-Allah. Selanjutnya kita pergi pada ayat 126. Baik, untuk ayat 125 seperti mana biasa. Sekiranya dapat difahami, tuliskan 3. Okay. Kalau tak faham sebab baru masuk, tak tulis apa-apa lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau tak faham juga, boleh tanya juga. Tadi ada komentar tarawih berehat-rehat. Kita berlama-lamaan dengan orang yang kita sayang. Kalau orang yang kita jumpa tu orang yang kita kenal, kecil hati dia. Alhamdulillah, tiga. Bagaimana yang lain? Harapnya juga 3, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang di Facebook juga harapnya 3. Baik, yang terakhir kita ada berbaki 10 minit lagi, pada ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Hadza baladan amina warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki minas samarat, daripada buah-buahan, man amana minhum, kepada penduduknya yang beriman, billahi wal yaumil akhir, di antara mereka kepada Allah dan pada hari kemudian. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ada juga permintaan Nabi Ibrahim yang di sini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa rezeki bukan hanya diberikan kepada orang yang beriman, kan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, tetapi qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah kata kepada orang kafir pun
aku akan beri kesenangan qalila, yang sedikit. Dan dunia ni kalau diibaratkan itu hanya sebelah sayap nyamuk ataupun sebelah sayap lalat. Dan begitu digambarkan tentang dunia. Kalau lalat sayapnya tinggal sebelah, ada makna tak bagi lalat? Lalat tinggal sebelah. Itulah gambaran dunia. Tetapi kita sangat gembira apabila mendapat habuan dunia. Alangkah peliknya kita ni kan. Dan sebab itu terkait dengan orang yang mendapat syurga di dunia, lalu ditanyakan, kalau begitu kasihanlah pada orang-orang miskin, kerana orang-orang miskin mereka tidak mendapat kelazatan di dunia. Selalu kita bercakap tentang syurga dunia itu rumah besar, syurga dunia itu kereta mewah, syurga dunia itu ada makanan-makanan yang lazat, syurga dunia itu ada pool dekat rumah, syurga dunia itu ada macam-macam lah kan. Kita cakap tentang syurga dunia. Selalu kalau pergi mana, tuan-tuan kalau pergi mana yang kita selalu sebut sebagai syurga dunia? Kalau dekat yang kita selalu sebut Bali, kan. Saya kalau dekat India ke kat mana? Yang ada satu tempat tu, ya Karim, ada nama pulau itu. Saya ingat satu malam bilik hotelnya itu sampai ratus ribu. Kashmir ke? Kashmir satu tempat lagi lah. Maldives, Maldives. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Daripada bilik itu tak payah pergi mana-mana Haji Zul. Dah siap apa kalau kita pergi taman tema air tu baru ada yang gelongsor tu kan. Ni saya tak tahulah, ni saya pun tengok cerita je kan. Orang cerita kan. Daripada bilik boleh gelongsor pergi dekat taman tema air. Betapa hebatnya bilik dia kan. Itu gambaran syurga dunia. Tetapi tanyakan kepada orang beriman, sebenarnya syurga dunia, hotel dalam air laut. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya paling hebat pun hotel dalam air laut. Saya pergi dekat kat Seremban, kat Negeri Sembilan, yang hibiscus, hibiscus, kan. Itu pun orang sponsor tiket. Kalau tidaklah merasa ke sana kan. Ya Karim, betapa itu syurga dunia bagi manusia. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang beriman, syurga dunia ini adalah apabila cintanya hanya kepada Allah. Apabila hatinya mula rindu hanya kepada Allah. Apabila dirinya itu hanya mahu kembali kepada Allah. Maka siapa yang dalam hatinya itu sudah beroleh perasaan itu, ketahuilah bahawa dia sudah beroleh syurga dunianya. Kan? Dan siapa yang sudah beroleh syurga dunia, insya-Allah dia juga akan beroleh syurga di akhirat nanti. Kan? Tapi itulah syurga dunia orang yang beriman. Hatinya rindu, cinta, mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini memberikan gambaran kepada kita juga tentang betapa luasnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman, tetapi orang yang kufur kepada Allah pun tetap diberikan. Tetapi tengok selepasnya itu, summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian aku paksa ia menjalani seksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kerana sudah aku berikan nikmat, engkau kufur dengan nikmat. Baik. Lalu mari kita pertanyakan, ada dua soalan yang boleh kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, apakah pelajaran di sebalik Nabi Ibrahim mendoakan kesejahteraan kota Makkah? Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Apa pelajaran untuk kita? Ayat ini bukan sahaja mengajarkan agar berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota Mekah. Dan bukan hanya mendoakan keamanan dan kesejahteraan kota Mekah, tapi juga ia memberikan isyarat kepada kita sebagai seorang Muslim, di mana pun kita berada, berdoalah untuk keselamatan, berdoalah untuk keamanan di mana pun kita tinggal. Dan supaya tempat yang kita tinggal itu penduduknya memperoleh rezeki yang melimpah. Sentiasa doakan itu. Kan? Saya kalau Ramadan ni doa yang paling kuat. Saya doa walaupun saya baru duduk kat sini kan.
Saya sewa kat sini dah rumah dekat Syed Tak Syed lagi. Sekarang kat Sungai Petani, sewa kat sini sekejap. Walaupun sekejap kat sini, tapi saya merasai macam mana denyut nadi orang yang tak ada air. Ya Karim. Uh, Lalu kita memperbanyakkan doa. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kan kalau tempat lain, kerana kita baca dalam surah Al-Mulk, setitik air pun kita tak mampu nak buat. Tapi kalau Allah memberikan, tidaklah menjadi satu benda yang mustahil. Kan? Selalu diorang marah kan. Bangunan sampai 100 tingkat pun boleh ada air dekat tingkat 100. Kan? Kami dekat kawasan kampung pun kenapa tak ada air, contoh soalan macam tu kan. Menyebabkan ayat ini jangan sampai kita lupa untuk berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan di mana tempat kita tinggal. Kan lama ke sekejap ke, kita pun tak tahu kita duduk lama ke tak lama dekat dunia ni kan. Tapi kalaupun kita duduk dekat satu tempat tu, doakanlah. Sebab itu pelajaran untuk kita, tinggal dekat mana pun perbanyakkanlah doa agar disejahterakan tempat tinggal kita. Dan berusahalah pula jangan hanya berdoa, kerana kalau sudah doa, kita laksanakanlah apa saja aktiviti yang boleh mendatangkan keamanan dan kesejahteraan. Baik kita ada aktiviti keselamatan. Biasa kalau dekat satu tempat itu dia ada rukun tetangga misalnya kan. Baik aktiviti ekonomi. Ini yang kadang-kadang jarang dilakukan. Tapi kita boleh saja membangunkan ekonomi setempat. Ada satu tempat di Yan, Kedah. Perkampungan itu memang dibangunkan ekonomi di sana oleh penduduknya, kan? Penduduk setempat. Di situ ramainya orang-orang kalau dulu kita sebut sebagai arkam lah, kan? Macam mana mereka membangunkan perkampungan. Itu kesejahteraan dari sudut ekonomi. Dan bahkan kita melaksanakan aktiviti silaturrahim. Dan buatlah aktiviti-aktiviti yang sedemikian. Supaya apa? Kita ni akrab, hubungan kita ni. Ni kita ada keakraban. Kan. Ramadan ni kan, jangan JKK je yang pergi masak apa? Masak ni, bubur lambu. Kan. Awak pun sekali-sekala turunlah juga kan. Kalau apa, ada aktiviti-aktiviti bersihkan surau masjid, gotong royong, pergilah. Itu semua aktiviti-aktiviti yang boleh mendekatkan kita dengan masyarakat. Tak semestinya pergi mengaji je. Mengaji Quran ni kan kadang tak kenal pun kan. Siapalah kawan ni. Ngaji dah lama dah tapi tak pernah sembang kan. Kesian betul kan. Kita pun sama juga ni dekat dalam Zoom ni kan. Ngaji lama dah. Kan tengok nama kat sini ada Zaitun, ada nama Meriam, ada nama Liza, ada nama Rara. Kan kenal pun tidak ni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kalau selalu dalam kelas-kelas saya selalu sebut kalau tak ada aral melintang, bukalah kamera tu. Paling tidak kita kenal orang ni. Oh, ada orang kat situ. Kan. Tapi itulah zaman teknologi sekarang ni macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini yang boleh kita belajar, apakah pelajaran di sebalik doa Nabi Ibrahim itu, bukan hanya doa di sana tapi kita doakan di mana tempat kita tinggal. Dan yang terakhir, tuan-tuan, soalan untuk kita. Rezeki Allah di dunia ini hanya terhad kepada orang mukmin je ke? Maka Al-Alusi menyebutkan bahawa ayat ini mengajar kita untuk meluaskan doa. Kita bila berdoa itu, kita luaskan lagi dalam meminta rezeki dan kita tidak hadkan. Sebab tu kalau doa untuk rezeki, kadang-kadang kita doa tu, ya Allah, bagilah rezeki yang melimpah ruah untuk diriku ya Allah dan untuk ahli keluargaku ya Allah. Tak doa pun untuk jiran sebelah. Kalau aku doa untuk jiran sebelah nanti tiba-tiba pula dan sama-sama pakai kanj. Dan sekarang ni kan tiba-tiba nanti kalau dia pakai wir, mana boleh. And itu zaman dululah kan, kancil dengan wira kan. Dan kalau sekarang ni ya Allah, takkanlah aku nak doa dekat dia ya Allah. Nanti kalau aku doa dekat dia nanti tiba-tiba dia tukar pakai kereta Pontianak tu kan. Vampire, bukan vampire apa? Velfire. Velfire. Vampire pula kan. Tiba-tiba pula ya Allah. Dia takut nak mendoakan orang. Tak payah takutlah. Doa seluas-luasnya. Doa kepada teman-teman kita. Doa untuk sekalian muslimin dan juga muslimat. Dan bahkan dalam saya punya ringkasan
25 penyakit dan juga penawar hati itu terhadap orang yang kita ada dengki pada dia, kan? Terhadap orang yang kita ada rasa iri hati pada dia, lagilah kita kena banyak mendoakan kebaikan kepada dia. Sampai macam tu diajarkan kepada kita, penawar kepada penyakit hati itu banyakkan mendoakan orang yang kita rasa tak suka dengan dia, dan mudah-mudahan itu juga mendatangkan rasa cinta kita kepada dia, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Ibrahim AS memaksudkan rezeki berupa pemerintahan dalam doanya. Ini menurut Al-Alusi, rezeki itu dalam bentuk pemerintahan. Namun Allah tegur baginda bahawa rezeki itu bukan sekadar itu, bahkan ia bersifat rahmat duniawi, apa sahaja yang tidak terhad hanya kepada orang mukmin, manakala pemerintahan itu hanya khusus kepada orang mukmin. Maka dalam berdoa, luaskanlah doa kita. Luaskanlah doa kita. Jangan hadkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang maha mengurniakan, Al-Wahhab. Wallahu taala a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir untuk kali ini kita selesai untuk sampai ayat 126, 126, dan insya-Allah kita akan sambung untuk ayat-ayat yang seterusnya. Kemungkinan besar untuk hari Selasa saya tak boleh untuk minggu hadapan, kerana kita minggu hadapan akan bersama dalam World Quran Hour. Kita akan bersama dalam Quran Hour Ramadan, 26 hari bulan itu kita akan bersama-sama dalam Quran Hour, dan kemudian minggu depan satu lagi tu kita dah masuk raya. Jadi kalau hari Selasa tu buat masa ni memang kita tak ada kesempatan untuk jumpa Ramadan untuk sesi tadabbur dengan soalan. Namun insya-Allah kita doakan untuk selepas Ramadan kita dapat bertemu lagi, jadual seperti mana biasa pada waktu malam, insya-Allah tidak ada apa-apa perubahan. Dan saya doakan tuan-puan pada bulan Ramadan ini rebutlah peluang untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rugilah orang yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan dia tidak beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa dosa-dosa lama. Rugilah orang yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan hatinya belum damai dan dia belum mampu untuk mendamaikan orang lain, kerana dalam bulan ini dijanjikan kepada kita satu malam, iaitu Al-Qadar. Dan apakah tanda orang itu memperolehi Al-Qadar, Lailatul Qadr? Itu disebutkan dalam surah Al-Qadr itu sendiri dan dibincangkan oleh para ulama. Tanda besar orang itu memperolehi Lailatul Qadar adalah Allah turunkan kedamaian dalam hatinya dan dia juga mampu untuk mendamaikan orang lain. Dan betapa kehadirannya itu sentiasa menjadi kedamaian bagi orang lain. Tidak mahu kehadiran kita menjadi keserabutan dan juga kekecohan untuk orang lain. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua. Hadza billah wa taufiq. Teruskan berpuasa hari ini, pagi lagi. Kita jumpa lagi di lain masa dan di lain waktu, serta mungkin di lain tempat. Hadza billah wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.